warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam tajuk yang sama, masih tajuk yang sama, iaitu panjang, jisim dan isi padu. Tetapi dalam subtopik yang lain, hari ini kita akan belajar tentang jisim. Okey, sebelum tu kita dah belajar. Sekarang ni tajuk kita adalah untuk mengenal pasti ukuran yang sesuai. Sekiranya dia bahan panjang atau pendek, tinggi atau rendah. Okey, macam sebelum ni kita dah belajar tentang ukuran bagi panjang untuk menentukan sama ada objek itu panjang atau pendek, tinggi atau rendah. Okey, jadi hari ni kita akan teruskan lagi dengan jisim. Apa itu jisim? Okey, jisim itu pula ukuran untuk kita tahu barang ataupun objek berat atau ringan. Berat atau ringan. Kita nak tahu. Sebab itulah jisim. Jisim tu kita nak tahu bahan tu berat, objek tu berat atau ringan. Namanya jisim. Istilah ukurannya adalah jisim. Okey. Tapi seperti biasa, kalau kita nak tahu satu barang tu berat ataupun ringan, kita hendaklah banding. Betul tak? Kita mestilah banding dulu. Macam mana kita nak tahu sesuatu tu? Kalau ada satu barang je kita nak tahu dia ringan. Ringan dari segi apa? Mestilah dia ada ringan daripada sesuatu. Betul tak? Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok ciri-ciri yang kita boleh nampak dulu. Tak semua yang ringan tu kecil. Tak semua yang berat tu besar. Tapi secara zahirnya, segelintir ataupun sedikit ni kita boleh kenal pasti rupanya berat ni macam mana, ringan ni macam mana. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kenali jisim objek. Okey, jisim objek ada dua. Sama ada kita nak tentukan objek berat ataupun ringan. Macam mana kita nak tahu satu objek tu ringan? Satu objek tu ringan, kemungkinan dia kecil. Ini ada sebarang kemungkinan untuk objek yang ringan. Okey, kemungkinan dia kecil, kemungkinan dia sedikit, dan kemungkinan berada di atas. Okey, nanti Ustazah explain apa yang dikatakan berada di atas. Okey, dan menggunakan satu tangan. Benda yang ringan kita boleh angkat dengan satu tangan je. Betul tak? Okey, seterusnya berat. Macam mana kita boleh nak klasifikasikan dia sebagai berat? Okey, mungkin dia besar. Mungkin dia banyak. Dengan sikit mesti kita rasa macam bila kita tengok ada selombok buah yang banyak. Yang banyak dengan buah yang sedikit. Ada 2 je buah dengan buah ada 5 biji buah. Mesti kita rasa 5 biji buah adalah lebih berat daripada 2 biji buah. Betul? Okey, seterusnya berat boleh dinampak atau mungkin berada di bawah. Berada di bawah pun nanti Ustazah explain macam mana. Dan menggunakan 2 tangan. Biasanya barang yang berat kita akan angkat menggunakan 2 tangan. Sebab berat. Kalau satu tangan kita boleh angkat. Sebab dia ringan menggunakan satu tangan. Macam tu. Okey, saya tunjuk contoh. Okey. Sebabkan kita tak ada penimbang, jadi Ustazah guna je bahan yang terpakai, bahan yang ada. Bahan yang ada kita boleh guna hanger. Okey, Ustazah ada hanger. Lepas tu Ustazah ada barang. Dekat sini Ustazah ada 4 biji lemon. 4 biji lemon. Okey, Ustazah baru balik pasar. Ada 4 biji lemon dengan 2 biji telur. Dengan 2 biji telur. Ini telur ya. Okey, nampak kan? Okey, 2 biji telur. Kita nak tengok antara lemon dengan telur mana lagi berat. Okey, kita tengok dekat sini. Bila kita tengok rupa saja. Okey, sini telur, sini lemon. Okey, saya pegang dekat hujung dia supaya kita dapat tengok apa yang berlaku. Okey, nampak tak kat sini? Lemon dia di bawah, berada di bawah, dan telur dia berada di atas. Okey, saya tak usik pun. Saya tak pegang pun. Saya sekadar mengimbang saja. Okey, sebab kita tak ada penimbang tapi kita nak tahu barang tu berat atau ringan. Tengok dekat sini. Bila kita tengok kat lemon ni, kita nampak lemon ni banyak ataupun besar daripada telur. Mestilah lemon lagi besar daripada telur. Sebab itulah kemungkinan lemon adalah berat sebab dia besar.
ringan sebab dia kecil. Telur kan kecil daripada lemon. Betul? Ini adalah kemungkinan yang kita nampak bila barang itu ataupun objek itu ringan ataupun berat. Okey. Seterusnya, sedikit. Telur sedikit. Telur ada 2 biji dekat sini. Tapi lemon ada 4 biji. Lemon ada 4 biji. Maksudnya dia mestilah berat sedikit. Kemungkinan untuk berat. Okey. Seterusnya, kita tengok. Berada di atas. Ringan. Apa yang berada di atas? Nampak? Telur berada di atas. Kita dah dapat kenal pasti yang telur ini adalah lebih ringan sebab dia berada di atas. Maksudnya macam tu. Kalau berada di atas, kemungkinan dia adalah ringan. Okey. Dan kalau berat, dia berada di bawah. Betul tak? Dia ada di bawah. Kalau timbangan tu, kalau guna macam ni, neraca kemungkinan, kita boleh gambarkan sebagai dia neraca. Kita boleh tengok. Timbangan tu kalau kiri dia akan ke bawah, kalau berat dia akan ke bawah, kalau ringan dia akan naik atas. Berat ada di bawah. Nampak tak perbezaan tu? Okey, seterusnya menggunakan satu tangan atau dua tangan. Okey, satu tangan atau dua tangan ni, benda yang berat ni kita boleh guna satu tangan. Contoh kalau benda yang berat yang kita boleh guna dua tangan, angkat meja, angkat apa lagi? Angkat bakul. Mana ada orang angkat bakul dua tangan? Bakul buah contohnya. Kita tak angkat bakul buah satu tangan, kita angkat dua tangan. Betul tak? Macam tu. Inilah yang digambarkan macam mana jisim. Kita nak kenal pasti dua barang, mana satu yang berat ataupun mana satu yang ringan. Dua objek yang berbeza. Kalau dua objek yang sama pun boleh, cuma kuantiti pula. Kita tengok. Kalau lemon tu satu dengan lemon yang 3, mana lagi ringan? Mesti lemon yang satu dan lemon yang 3 adalah lebih berat. Macam tu. Kira ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita boleh nampak kalau barang itu ataupun objek itu ringan ataupun berat. Itulah yang dikenali sebagai jisim. Ukurannya untuk ringan atau berat. Okey, seterusnya kita lanjut lagi kepada timbang dan banding. Jisim objek, timbang dan banding. Okey, kalau kita nak timbang ataupun kita nak kenal pasti barang tu berat atau ringan, kita mestilah bandingkan, betul tak? Macam tadi. Okey, saya keluarkan lagi contoh macam tadi. Contohnya macam ni. Okey. Ringan. Apa yang dikatakan ringan tadi? Contohnya kalau kita ukur dia, kita tahu dia ada dekat atas dan dia ada dekat bawah. Apa yang ada dekat bawah? Yang ada dekat bawah mestilah yang lagi berat dan yang berada di atas adalah lebih ringan. Okey, macam ni. Kita tahu barang yang di atas adalah ringan, yang barang di bawah adalah berat. Macam tadi. Okey, kita dah tahu dah apa itu berat, apa itu ringan. Kalau sama dengan, macam mana kita nak timbang kalau sama? Okey, saya tunjuk macam mana kita nak bagi sama. Okey, Ustazah keluarkan 3 biji lemon. 3 biji lemon saya tinggalkan, keluarkan. Okey, dapat tengok dekat sini. Okey, tengok dekat sini. Sama. Dia tak sengit sebelah pun. Sama maksudnya bilangan ataupun berat jisim dia adalah sama. Jadi, kalau macam ni, jisim telur adalah sama dengan 1 lemon. Ataupun 1 jisim 1 lemon dia adalah sama dengan 2 biji telur. Dia boleh jadi sama, tapi kita kena bagi tahu apa itu. Maksudnya dekat sini kalau ada 1 biji lemon dengan 2 biji telur adalah sama beratnya, sama jisimnya. Okey, macam tu. Itu kalau kita nak bandingkan dua barang yang sama berat. Banyak lagi yang sama berat. Macam hari tu kalau kita ukur panjang, panjang buku adalah sama dengan 5 ataupun 7 klip kertas. Macam tu. Sama juga dengan ni. 1 biji lemon sama dengan 2 biji telur. Macam tu. Macam tu kita nak
sama dengan. Okey, macam mana kalau kita nak tahu 3 barang? Okey, 3 barang. Saya dah bagi 3 barang. Okey, kalau 3 barang kita bagi telur, lemon dengan tepung. Okey, sekarang ni saya nak tengok. Okey, kita tengok satu-satu. 1 biji telur, 1 biji lemon dengan 1 biji lemon dengan tepung. Okey, sekarang kita dah ada 1 biji lemon. Okey, kita usaha lukis sikit dekat sini. Saya dah lukis sikit dekat sini. Okey, pertama sekali kita nak ukur lemon dengan telur. Okey, kita nak tengok lemon dengan telur mana lagi berat. Okey, kita tengok lemon dengan telur mana lagi berat. Okey, ni sama kan? Sebab ada 2 biji telur. Kita buang 1 biji telur, kita tengok sama lagi ke tak? Sama lagi ke tak? 1 biji telur dengan 1 biji lemon. Okey, maksudnya dekat sini dah ada sengit sikit. 1 biji telur lagi ringan. 1 biji telur ringan daripada 1 biji lemon. Jadi dekat sini kita boleh tengok telur ringan. Kita tulis A dekat sini, ringan. Lemon berat. Kalau kita nak bandingkan 2 saja, kita sebutlah telur lebih ringan daripada lemon, ataupun lemon, nampak ke? Oh, kurang jelas. Okey, ataupun lemon lebih berat daripada telur. Macam tu. Kita boleh tengok. Kalau bandingkan 2 saja, kita kena sebut lebih ringan ataupun lebih berat. Kalau bandingkan 3, kita ukur dulu. Okey, sekarang ni kita kekalkan lemon. Kita buang telur, kita ganti dengan tepung. Okey, dekat sini ada tepung. Okey, Ustazah bawa tepung. Dekat sini ada tepung. Ustazah bubur dalam plastik supaya kita boleh nak ukur. Okey, kita ukur. Mestilah tepung lagi berat, betul tak? Lemon ada 1. Kalau kita bandingkan 1 lemon dengan 1 tepung, jadinya dekat sini lemon dengan tepung lebih berat daripada lemon, ataupun lemon lebih ringan daripada tepung. Okey, kita tengok macam mana nak hubung kait. Okey, dekat sini kita tepung dengan lemon. Maksudnya tepung lebih berat daripada lemon dan lemon lebih ringan daripada tepung. Okey, secara keseluruhannya kita boleh tengok tepung tadi lemon berat. Tapi bila lemon dengan tepung lagi berat. Maksudnya kalau kita bandingkan 3 bahan telur, lemon dengan tepung adalah yang paling berat. Kalau kita bandingkan 3 bahan, kita boleh letak perkataan paling sebab antara 3. Kalau 2 kita tengok lebih ataupun kurang. Tapi kalau 3 kita letak yang paling. Okey, jadi jawapannya tepung adalah paling berat. Okey, tak pun telur adalah paling ringan. Sebab tadi dengan lemon pun kalah, kalau dengan tepung mesti lagi kalah. Maksudnya lagi ringan, paling ringan. Okey.
Macam tu lah kalau kita nak bandingkan. Kalau bandingkan dua saja bahan, kita boleh letak perkataan lebih berat atau lebih ringan. Tetapi kalau kita bandingkan 3 bahan, 3 objek, kita boleh letak perkataan paling. Paling ringan ataupun paling berat. Itu saja. Okay, seterusnya kita lanjut kepada isi padu cecair. Isi padu cecair tu apa? Cecair ni semua yang berair, jeli ataupun dia boleh berubah bentuk mengikut objek. Contoh macam air, kita masuk cawan dia jadi penuh cawan. Tapi masuk dalam cerik dia jadi penuh cerik. Macam itulah isi padu cecair, semua yang cair. Semua yang cair. Air, apa lagi? Semua yang cair. Yang kita nampak selalunya air lah kan. Okey, jadi macam mana kita nak kenal pasti isi padu cecair? Okey, macam sebelum ni panjang, kita nak tahu panjang atau pendek, tinggi atau rendah. Kalau jisim, kita nak tahu berat atau ringan. Kalau isi padu cecair, kita nak tahu sedikit ke banyak air dia, sedikit ke banyak. Okey. Kalau kita cawan, ada dua cawan, kita tengok. Kalau air dia separuh dengan air dia penuh, mana lagi sedikit, mana lagi banyak? Mestilah yang separuh tu sedikit, yang banyak tu penuh. Betul tak? Jadi macam tu lah kita nak tentukan. Cecair paling senang sebab kita nampak. Kalau sikit tu maksudnya sikit. Kalau banyak tu maksudnya kalau penuh kita tahu banyak. Okey. Seperti yang kita tengok, kalau kecil, sedikit ni kita boleh nampak. Dia kecil dan cetek. Cetek tu maksudnya sikit lah air dia, cetek. Okey. Dan seterusnya kita tengok banyak. Kita boleh tengok banyak tu dengan besarnya bekas tu, kita tahu banyak air dia. Okey, penuh dengan penuh. Kalau penuh pun kita tahu dia banyak. Okey, contoh. Okey, dekat sini Ustazah ada bawa jug dan bawa cawan. Okey, contoh, bayangkanlah kalau dalam jug ni penuh air dan dalam cawan ni pun penuh juga air. Okey, jadi kita tengok dekat sini sedikit. Sedikit maksudnya benda lebih kecil. Tengok. Jadi isi padu cawan sedikit daripada jug. Ataupun isi padu jug banyak daripada cawan. Macam tu. Kita nak tahu dia banyak ke sedikit. Tengok, kita boleh tengok dekat sini yang kemungkinan kita boleh tengok. Sedikit tu sebab bekasnya kecil, sedikit tu sebab cetek. Okey, kat sini tadi penuh kan Ustazah kata. Tapi cuba bayangkan kalau ni besar, banyak, penuh, airnya besar dan bekasnya besar dan penuh. Macam tu. Kita dapat tahu yang ni lebih banyak dan ni lebih sedikit. Kalau air dia sedikit tetapi bekas ni penuh pun kita tak dapat juga kenal pasti sama ada kalau kita masukkan air ni dekat dalam cawan ni dia meliputi tak? Macam tu. Dia sampai tak? Sama kita nak tentukan dia sikit ataupun dia banyak. Macam tu. Okey, tak apa. Itu kita belajar lepas ni. Tapi untuk secara umumnya kita nak tahu cecair ataupun isi padu dia sedikit atau banyak, kita boleh tengok daripada saiz dan daripada sukatan air tu. Penuh ke cetek. Saiz kecil atau besar. Kalau sukatan penuh atau sedikit. Okey, saya ulang balik semula. Isi padu kita gunakan untuk ukuran atau sukatan cecair. Sama ada